slide beliau. Okay, dipersilakan Puan Syamila. Okey, terima kasih kembali Cik Adik kita. Okey, kembali semua lepas pukul 2 petang ni kan. Semua dah bersedia ke belum untuk kita top up lagi dia punya Saki Baki top up untuk topik 2 ni. Dah ready ke? Kalau dah ready, tulis dekat ruangan komen, ready. Tulis kat situ. Bagi semangat sikit sebab bila bagi saya semangat, saya akan bagi lebih pada 100% kepada anda semua. Semangat dah sikit kan. Bila masing-masing, bila petang-petang ni kalau kata kita macam slow, maknanya kita pun akan macam ilmu tu susah nak masuk. Tapi kalau kita sama-sama agresif, sama-sama kita bila saya tanya soalan, masing-masing orang kata two-way communication. Maknanya kita senang, saya nampak feedback pada tuan-tuan dan perempuan semua dari segi kefahaman ataupun dari segi tuan-tuan perempuan dapat ilmu yang saya kongsi ni. Okey. Sebelum tu, kita ada 67 orang kat sini. Memandangkan kita bagi tadi dah banyak, kita dapat perkongsian dari segi syllabus, dari segi topik 1, topik 2 pun sebahagian. Boleh kita buat exercise sikit? Exercise. Nak tak exercise? Boleh tak? Kita buat exercise sikit je, tapi exercise tu ada meaning dia, yang ada maksud itu sendiri yang saya nak share. Dia kira markah bonus lah saya nak bagi. Puan Fatimah macam mana? Yang lain tak mahu? Cakap Kedah dah tak nak kah? Boleh. Kita buat exercise sikit. Exercise ni bukannya nak joget-joget ke? Biasa-biasa, santai-santai. Cik Usaid, baru lepas makan nanti muntah balik. Yang ni tak perlu. Tak ada pergerakan. Cuma duduk setempat je. Okey. Ada yang orang apa? Saya nampak feedback 4 orang je yang ready untuk kita buat exercise. Yang lain mana? Dah sampai ke belum? Dah ada kat tempat masing-masing ke belum? Okey, bolehkah kita buat exercise sikit? Semangat. Okey. Okey, bila kita nak buat exercise ni, apa yang anda perlu buat adalah anda fokus dekat saya yang comel yang pakai hari ni, pakai baju biru, make up kat sini. Okey, tengok saya ni ya. Semua saya nak ada perhatian yang fokus dekat, sebab tu saya buka video. Tengok video saya ni, fokus dekat video saya ni. Tengok saya. Okey, apa yang saya nak bagi arahan kat tuan-tuan dan perempuan semua. Bila saya bagi arahan kat tuan-tuan perempuan semua, tolong buat arahan tersebut. Dan tolong sepantas yang mungkin. Kalau saya kata, okey, saya bagi arahan sekarang ni, dengan sepantas kilat, tuan-tuan dan perempuan kena buat benda tu. Boleh semua? Boleh. Okey, on kamera. Okey, Puan Nafiza kata on kamera. Apa kata kita semua on kamera? Berlaku jujur. Kita nak tengok. On kamera. Yes, betul. Saya setuju dengan Puan Nafiza. Kita on kamera, baru rasa best. Lepas tu bila saya bagi penerangan, baru kita off balik. Okay. Dah ready semua? Dah. Alright. Okay. Saya nak anda fokus saya. Fokus, jangan toleh kiri, toleh kanan, toleh atas ataupun bawah. Tengok saya betul-betul. Okay, tengok, perhatikan saya. Saya nak buka anda semua. Tengok saya ni. Tengok. Saya nak anda pegang dagu. Mengaku cepat. Siapa yang salah kat sini? Kalau salah, tulis 1. Siapa betul, tulis 2 dekat ruangan komen. Wah, banyak betul. Seorang yang salah. Lagi. Tapi banyak yang buat lambat. Tunggu dulu. Dia kena cepat. Kan? Okey. Kenapa saya buat aktiviti ni? Nak tahu tak kenapa saya bagi aktiviti ni? Siapa boleh bagi justify ataupun bagi penerangan tentang aktiviti ni?
Santai-santai je, jangan berat kepala. Berat kepala tiba-tiba cakap kedah lah pula. Tak perlu berat kepala, okey. Puan Amy kata fokus pada pendengaran bukan perbuatan. Kesediaan dan fokus. Okey. Bagus. Maknanya masing-masing fokus kan. Okey, sebenarnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dengan aktiviti ni sebenarnya kita ada belajar sesuatu benda. Nak dapat tak? Okey, kalau nak dapat sesuatu, sediakan pen, sediakan kertas, ambil benda ni, saya tak akan ulang banyak kali. Okey. Kita ni, manusia ni, kita ada 3 jenis orang. Kita ada 3 jenis manusia. Yang kita boleh, kalau kita nak pukau orang dengan 3 cara ni. Cara yang pertama adalah visual. Yang mana tadi bila yang buat salah tu saya kata pegang dagu, tapi saya pegang dahi saya. Tapi orang yang visual dia akan ikut saya punya perbuatan tersebut. Tetapi orang audio dia akan dengar arahan dan dia akan pegang dagu dengan tepat sekali. Nanti saya explain kenapa kena macam tu. Dan last sekali, satu adalah visual, yang kedua adalah orang audio, yang ketiga adalah orang kinestetik. Saya ulang kembali. Pertama, orang visual. Kedua, orang audio. Ketiga adalah orang kinestetik. Okey, saya terang satu persatu. Orang visual, bila kita sebagai usahawan, bila kita nak berniaga, macam mana kita nak tackle orang visual ni dengan benda yang cantik. Sebab tu bila kita ada kedai, kita kena pastikan kedai kita ni tersusun rapi, elok. Dan kalau kita ada butik, kita kena buat display tu bagi orang menarik perhatian untuk datang ke kedai kita. Tu salah satunya. Kena ambil ni kalau kata kita nanti kita nak ajar pelajar, sebenarnya benda-benda ni kena main peranan. Okay? Saya ulang sekali lagi, orang visual pastikan bagi satu-satu benda tu menarik sebab dia akan melihat melalui mata. Dia akan melihat melalui mata. Bila melihat melalui mata, apa yang kita perlu buat? Kalau kita sediakan produk, pastikan produk tu menarik. Baru orang visual ni dia akan tertarik untuk beli. Kalau kita buka kedai, dia akan pergi ke kedai kita. Orang visual. Orang audio adalah orang pendengaran. Orang pendengaran. Bila perasan tak kalau kita pergi pasar malam, pasar hari, yang jenis orang bila ada satu-satu macam van ataupun dekat supermarket ataupun hypermarket yang ada bunyi audio, orang audio ni dia akan cepat-cepat pergi ke tempat tu. Yang tu adalah orang audio. Contohnya, kalau kata saya lah kat kampung saya dekat Baling, ada pasar hari atau pasar malam, ada orang jual ubat urat. Datang ramai-ramai, siapa nak kurus badan ataupun nak hilang sakit badan. Mai sini, ini ubat lintah semua-semua sekali. Bila dia sebut macam tu, nampak ada orang berkerumun, orang berkumpul nak dengar apa yang diperkatakan oleh orang yang bercakap tu. Yang ramai-ramai tu adalah orang audio. Apa yang kita perlu buat, saya nak cerita, kalau kita buat satu-satu benda, orang audio ni kena ada bunyi. Kalau kita buat konten dalam kita punya media sosial ataupun kita nak buat iklan ataupun kita nak sediakan post-post dalam Facebook, IG dan sebagainya, kita kena masukkan audio. Sebab itulah kita nampak dalam kita punya Facebook ada muzik, ada orang bercakap, orang akan tarik perhatian kat situ. Betul tak? Dapat sesuatu tak kat sini? Sebab apa? Satu lagi, selain pada muzik, dia akan dalam video tu ataupun kalau kita tengok live ke ataupun apa benda yang post-post ni, dia ada gambar-gambar yang menarik juga untuk orang visual. Kan poster kan kita kena buat lawa-lawa kan, nak boleh nampak susunan, nampak menarik. Kalau kita perasan macam pizza, dia punya secret recipe, McD, dia punya KFC, tengok gambar dia, mengiurkan tak? Orang visual memang akan wow, nampak menarik lah. Walaupun hakikatnya bila kita pergi ke KFC kita beli, tak sama pun dalam gambar tersebut. Itu tarikan.
Nah, bila kita nak sediakan satu-satu konten, poster, iklan, produk, masukkan berkenaan dengan visual audio ni. Dapat sesuatu? Rugi orang yang tak masuk ni. Ni ilmu kan bukan dapat selalu. Yang ketiganya adalah orang kinestetik. Orang kinestetik ni adalah orang yang pergerakan. Orang yang kita nak touch emosi dia. Yang mana kalau kita tengok kat showroom, orang yang kinestetik ni dia nak cuba try kenderaan tu dulu. Dia tak mau dengar lagi. Dia tak mau tengok lagi. Dia nak try dulu. Dia puas hati, baru dia beli. Baru dia dengar benda-benda lain. Itu adalah orang kinestetik. Jelas nah kat situ? Okey. Sebenarnya manusia ni dia ada tiga-tiga elemen ni. Dia ada audio, dia ada visual, dia ada kinestetik. Yang mana kecenderungan yang lebih banyak kat situ? Nah, kecenderungan yang lebih banyak. Adakah dia macam saya adalah orang visual. Mungkin persen saya kalau buat kajian mungkin 80%, 70% lebih pada visual. Mungkin audio ni kurang dalam 20% ataupun 25%. Dan kinestetik ni mungkin 15% macam tu. Itu sebab itulah bila kita nak masukkan elemen-elemen berkenaan dengan display produk, kita nak masuk elemen nak bentangkan sesuatu benda, kita nak masuk elemen yang kita nak post dalam Facebook, IG dan sebagainya, kita kena masukkan ketiga-tiga elemen ni. Faham? Kalau faham, jelas, sebut yes dekat ruangan komen. Kalau tak faham, no. Okey, mana yang jelas kan? Okey. Kita masuk kepada topik yang sebenar kita adalah topik kedua. Tadi bonus dia saya bagi. Kebetulan saya bagi bonus kepada yang hadir awal. Siapa yang hadir awal tu adalah bonus untuk tuan-tuan dan perempuan untuk dapat ilmu bonus daripada yang saya kongsikan ni lah. Apa yang tiga benda ni saya gunakan kaedah saya semasa saya buat pertandingan, kaedah saya untuk membentangkan sesuatu benda, saya gunakan tiga elemen benda ni. Sebab juri yang depan kita, prospek kat depan kita tak sama. Kita tak tahu dia adalah orang audio, visual ataupun kinestetik. Sebab tu kita kena masuk ke tiga-tiga elemen ni. Orang kinestetik kalau dalam post dia kena bagi emosi sikit. Bagi dia sentuhan tu sikit. Nah, orang kinestetik kalau kata kita jual tudung ni bagi dia rasa sikit. Sentuhan. Nah, bila dia rasa puas hati dia akan beli. Okay, Puan Akmal. Yes, thank you. Welcome Puan Akmal. Okay, kita masuk kembali kepada topik dua iaitu penjanaan idea perniagaan iaitu BMC. Sebelum kita masuk kepada topik BMC, sukalah saya nak tahulah, bukan suka saya nak tahu, cuma saya nak refresh balik rumusan tuan-tuan dan perempuan. Okey, Puan Nazihan, Puan Nazihan ada tanya apa, angkat tangan tu. Boleh bercakap Puan Nazihan? Ya, Puan Nazihan? Tak, tertekan. Tertekan. Sorry. Soalan pun bagus. Saya sudi berkongsi ataupun menjawab persoalan Puan. Okey. Tadi saya dah terangkan seberapa banyak yang mungkin tentang idea perniagaan dan kajian pasaran. Sekarang ni kita nak buat refresh. Nak tengok kefahaman tuan-tuan dan perempuan semua kata faham kan? Boleh tak tulis kat ruangan komen keyword apa yang tuan-tuan faham tentang idea perniagaan dan kajian pasaran. Saya tengok dulu. Tulis sikit tentang dia punya rumusan sikit dekat ruangan komen tu.
Okey, Puan kalau saya silap minta maaf, Eng Toh On. Jana idea dari pembacaan atau kemahiran sedia ada, bagus. Puan Nuzihan buat kajian pasal supaya kita tak syok sendiri. Betul Puan Nuzihan. Puan Jamish, Puan kan Cik, market research. Sebenarnya kajian pasaran dengan market research berbeza tau. Dia lain sikit. Nanti cuba study. Market research bersih dengan market validation lain. Nah, okey. Puan Fatimah Haji Saidi, suatu produk yang akan dikeluarkan sepatutnya perlu melalui kajian segmentasi pasaran terlebih dahulu. Yes. Okey, Puan Amalina buat kajian supaya kita tak buat bisnes short sendiri. Ya, betul. Puan Azian, apa khabar? Kak Yan, ni orang lama sebelum ni kalau pergi kursus akan jumpa dengan Kak Yan. Okey, brainstorm untuk dapatkan idea dalam team. Yes, sebab kadang-kadang idea kalau kata kita tak brainstorm, kadang-kadang kita kata kita yang betul, tapi sebenarnya idea-idea team kita pun ada yang bagus-bagus yang bila kita share kita boleh kembangkan lagi kan. Okey, Puan Siti Aisyah, perlu ada kajian pasaran supaya idea yang dijana dapat memberi keuntungan. Betul. Maknanya kita tak ambil risiko kat situ kan. Okey. Puan Nurul Huda binti Salim, kajian pasaran untuk test market produk sama ada melalui soal sidik temu buat. Yes, faham. Alhamdulillah. Puan Amy, jana idea untuk dapatkan idea apa produk nak jual through brainstorm dan lain-lain cara. Yes, betul. Okey. Masing-masing dah faham, masing-masing dah clear kat situ. Saya bersuka hati nak share lagi lebih pada tuan-tuan dan perempuan semua. Okey, saya kongsikan slide yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita akan masuk business model canvas ataupun kita panggil BMC. Sekarang ni BMC ni jadi satu perhatian yang tinggi lah, macam jadi permintaan. Bila start, dia glamour dekat business startup, business yang sedia ada pun kena buat benda ni supaya kita nampak gambaran penuh kan berkenaan dengan kita punya perniagaan. Okey, 2.1 menjelaskan teknik penjanaan idea perniagaan, iaitu kita masuk 2.13 menggunakan teknik business model canvas BMC. 2.2 menerangkan idea perniagaan menggunakan business model canvas. Okey, saya terangkan satu persatu. Mungkin ada juga benda ni saya tambah banyak lagi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan bila sesuatu benda walaupun kita ada sepatutnya kita ajar yang biasa kepada student, tapi saya pergi deep lebih kepada tuan-tuan dan perempuan semua supaya masing-masing clear tentang business model canvas ni. Okey, business model canvas ni adalah satu model alat ataupun tools yang digunakan dalam perancangan sesuatu projek. Projek ni projek perniagaan ke ataupun syarikat yang kita nak mulakan perniagaan yang kita usahakan ni. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, business model canvas ni sebenarnya disediakan, diwujudkan oleh telah dibuat oleh Alexander Osterwalder. Susah sebut tu nama. Dan dia telah dipatenkan dia punya BMC ni di atas nama Alexander ni, Osterwalder ni. Apa kegunaan BMC ni? Okey, BMC ni kegunaannya dia famous untuk business startup. Bila kita nak mula business startup, kita ada idea, kita dah buat kajian pasaran, kita nak masukkan idea-idea kita tu yang kita dah rancang tu dalam satu BMC tu, business model canvas tersebut. Tak nampak kan business model canvas tu apa? Ni saya terangkan dulu. Okey, boleh tak bila kita dah business startup, boleh tak kita ubah kita punya BMC tu? Saya tanya soalan, boleh tak kita ubah BMC tu bila kita dah buat? Adakah kita kena ikut macam mana BMC ataupun kita boleh ubah? Siapa nak jawab kat sini? Boleh buka mic? Boleh. Bagus. Maknanya masing-masing dah faham. Maknanya bila kita kita buat satu BMC tu kan, kalau katalah kita dah run kita punya perniagaan kita punya perniagaan ni tiba-tiba perniagaan kita sebaliknya mungkin ada penambahan di segi
value proposition, mungkin ada penambahan mana-mana blok yang customer segment kita kan. Maknanya kita boleh tambah ataupun kita boleh buang. Maknanya dia bukan, benda tu kita dah buat, kita tak boleh rujuk dah. Benda tu sebagai rujukan kita sampai bila-bila. Dia macam kitab kita lah sebagai rujukan. Bila sesuatu kita nak ada perubahan segi bisnes startup kita untuk berkembang, sebelum ni kita buat secara offline, tiba-tiba kita nak ke arah online juga sikit. Maknanya kita ada perubahan terhadap kita punya BMC kita. Nah, okey, yang kedua, menambah baik, memulihkan bisnes. Yang mana kita dah ada bisnes, kita tengok balik kita punya BMC. Dia pergi hala tuju yang betul ke tak? Ada perubahan tak masa kita melaksanakan kita punya BMC yang sedia ada sekarang ni? Ada tak perubahan? Kita boleh proses pemulihan. Mungkin ada tak kena sesuatu yang kita nampak kat situ tak sesuai. Kita boleh ubah. Nah, kita boleh buat penambahbaikan terhadap mana-mana blok kita tu. Okey, yang ketiganya, kalau kita bisnes kita ni dah semakin bagus, kita nak luaskan kita punya empire bisnes kita, kita bolehkan lagi upgrade kita punya BMC tersebut. Sebenarnya BMC ni adalah eagle view. Perasan tak? Eagle view tu apa dia? Pandangan helang. Kenapa disebut pandangan helang? Kita perasan tak? Helang ni kalau dia nak serang satu-satu benda, dia nak perhatikan, dia akan berada di atas, dia akan mencari kawasan dia kan. Di sekitar kawasan dia akan tengok pandangan keseluruhan, dia nampak keseluruhan kawasan jalan-jalan dia. Itu yang kita masukkan eagle view, yang mana BMC ni adalah satu eagle view, satu helaian kertas yang mana kita boleh nampak keseluruhan kita punya blok-blok yang memainkan peranan masing-masing dia punya fungsi dia tu. Nah, melihat perniagaan secara keseluruhan. Walaupun dia secara keseluruhan yang umum. Sebenarnya BMC ni dia yang jadi orang kata ditekankan kita kena buat. Bila kita dah ada perniagaan, kita kena ada benda ni. Sebab apa? Kalau kata kita pergi kita nak buat pinjaman ataupun apa saja, sediakan BMC. Kadang-kadang agensi, pelabur dan sebagainya nak tengok BMC ni. Kalau ataupun rakan kongsi, dia nak tengok BMC kita ni. Macam mana perjalanan kita punya perniagaan kita. Nah, jelas nah? Okey, saya teruskan. Satu persatu. Perkara asal yang wajib tahu dalam dunia perniagaan adalah BMC. Yang mana tak faham BMC, kena tanya betul-betul masa saya terangkan ini. Okey. Yang kedua adalah sebuah plan bagi perjalanan operasi. Macam mana kita nak dapatkan mengenal pasti sumber yang ada kat kita ni, perniagaan kita ni, apa sumber-sumber pendapatan kita, siapakah sasaran pelanggan kita, apa produk kita, apa kos-kos yang terlibat. Menerangkan dalam BMC. Yang seterusnya adalah model yang membantu peniaga memahami sifat perniagaan tersebut dari segi holistik, sistematik, mudah dan jelas. Sebab apa kata mudah dan jelas? Penerangan yang biasa dalam ni kita nampak keseluruhan kita punya perniagaan kita. Walaupun dia hanyalah setakat idea dia baru. Orang dah nampak dah bayangan macam mana kita nak laksanakan perniagaan tersebut. Okey, yang keempat adalah memberi gambaran setiap elemen. Dalam blok tu dia ada pelanggan, rakan kongsi, pasaran, jualan sehinggalah kos pengeluaran. Nanti kita tengok satu persatu berapa blok yang ada dekat BMC tersebut. Okey, yang kelima adalah dia ni sangat popular digunakan di kalangan startup company dan membantu dalam rangka kerja inovasi pada masa hadapan. Saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, walaupun nanti masuk pertandingan ke, bila pelajar-pelajar ni, bila dia orang latih kita kat pelajar-pelajar ni, macam mana pun masuk buat BMC. Bila nak bentang pun kena ada BMC. Benda ni wajib. Kadang-kadang pelajar-pelajar kita tak buat ni satu kerugian. Sebab bila kita bersediakan BMC, hanya kita bentang BMC tu pun dah merangkumi keseluruhan pembentangan kita sebenarnya. Nah, okey. Okey, yang seterusnya adalah satu alat yang boleh membantu dalam mencapai target ataupun misi visi syarikat. Okey, last kali adalah mudah untuk dikenalikan sebab dia sehelai hamparan kertas. Kalau kata kita print bentuk A3 ke A4 ke, dia satu helaian kertas saja yang merangkumi blok-blok yang tertentu, fungsi tertentu yang menerangkan satu keoperasian perniagaan. Okey, 10 kepentingan BMC. Saya nak minta sahabat-sahabat tolong beritahu kalau ada soalan dekat komen.
Okey, yang pertama adalah mengenai pasti masalah yang boleh ditangani oleh produk kita. Bila kita buat BMC, kita akan nampak gambaran. Kadang-kadang orang kata bila kadang-kadang kita nak buat produk, kita nak buat perniagaan, kita ada produk. Tapi kadang-kadang kita sebenarnya tak kenal tentang perniagaan kita. Kita masuk rodong je, tak nak rodong. Orang kata rodong ikut dan je. Bila ada BMC ni, cara tak langsung kita clear dari segi perjalanan kita punya perniagaan tersebut. Okey. Yang keduanya adalah menganalisis pesaing serta kekuatan dan kelemahan mereka. Bila kita tahu kita ada pesaing, beberapa pesaing, kita akan baiki kita punya value proposition, siapa yang kita nak target, macam mana kita nak cater kita punya perniagaan kita melalui perancangan dalam BMC tersebut. Okey. Yang ketiga adalah mendapatkan solusi bagi masalah pelanggan. Kita tahu sebenarnya macam tadi lah kita dapat idea macam mana kita nak settlekan masalah pelanggan dan kita masukkan dalam BMC. Okey, yang keempat adalah mencari potensi rakan kongsi, iaitu kita nak kembangkan perniagaan. Bila kita ada BMC, kita boleh tunjuk kat rakan kongsi dia, aku punya bisnes macam ni, nak join tak bisnes aku? Untuk mungkin dia nak masukkan berapa persen dia punya apa tu modal kepada kita punya syarikat. Kan? Itu pun salah satunya. Yang seterusnya adalah mewujudkan nilai yang unik supaya pelanggan setia dengan produk yang dikeluarkan. Maknanya yang kita boleh tekankan dekat nilai value proposition. Mendalami latar belakang pelanggan. Nanti saya akan terangkan setiap blok tu penerangan satu persatu. Macam mana kita nak kelaskan pelanggan ni. Okey. Yang ketujuh sebagai medium untuk kajian pemasaran. Yang ke-8 mengenal pasti saluran hasil yang terbaik untuk kita. Yang ke-9 mengetahui operasi yang dijalankan oleh syarikat, iaitu SOP yang kita jalankan dari segi aktiviti kita, kan? Aktiviti perniagaan kita. Okey, yang ke-10 adalah menganggarkan kos yang dikeluarkan bagi fasa pengeluaran produk. Nah, maknanya clear kan untuk setakat ni tentang BMC. Walaupun ni baru tingkat pengenalan. Nampak dah apa yang inilah BMC. Kalau kita kata dalam bentuk 3D dia naik macam tu. Dia ada 9 blok. Blok pecahan, iaitu customer segment, kita ada value proposition, kita ada channel, kita ada customer relationship, kita ada revenue stream, kita ada key resources, kita key activity, kita ada key partner dan cost structure. Okay. Saya masuk kepada muka BMC. Ini adalah muka paparan BMC yang dalam satu helaian kertas. Tak kisahlah kita nak buat saya besar ataupun saya kecil. Okay. Sebelum saya nak terangkan lebih deep lagi, saya nak share kepada anda, baca untuk BMC ni, dia ada 2 pecahan. Dia ada 2 pecahan dalam BMC ni yang satu dia bercerita tentang pelanggan, satu dia bercerita tentang syarikat. Tulis. Okey. Yang pecahan berkenaan dengan pelanggan, kalau kita tengok betul-betul customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, dia bercerita tentang pelanggan kita. Macam mana pelanggan bagi duit kat kita, macam mana pelanggan beli kat kita, siapa pelanggan kita, macam mana kita nak cater pelanggan kita, macam mana kita nak sampaikan saluran produk kita kepada pelanggan, macam mana produk kita ni boleh menarik perhatian kepada pelanggan, dan revenue stream, macam mana duit tu pelanggan tu bagi dia bagi dekat kita. Dia bayar kat kita ke dia melalui kita. Yang 5 ni adalah berkaitan dengan pelanggan. Sekali lagi berkaitan dengan apa? Apa dia? Maknanya ada berapa yang berkaitan dengan pelanggan? Tulis dekat bahagian komen. Ada berapa blok yang berkaitan dengan pelanggan? Senaraikan blok-blok tersebut. Tulis dekat bahagian komen. Saya nak tengok. Berapa blok yang berkaitan dengan pelanggan, yang kita bercerita tentang pelanggan? Lima. 5 tu apa dia?
Okay, 5 tu apa dia? Senaraikan 5 tu. 5 tu apa dia? Okay. Tadi 5 tadi tu saya terang dia lebih pada fokus pada pelanggan kan. Sekarang ni saya nak cerita pula ada 4 lagi blok yang bercerita tentang syarikat kita, perniagaan kita. Iaitu key resources. Dia cerita tentang sumber yang kita nak jalankan perniagaan. Key activity, macam mana kita nak jalankan perniagaan tu. Apa aktiviti-aktiviti yang terlibat. Key partner pula adalah berkaitan dengan perniagaan kita juga, syarikat kita. Siapa rakan kongsi kita. Betul tak? Dia tak cerita pasal customer kan. Pelanggan kita kan. Yang ni lebih kepada syarikat, perniagaan kita. Cost structure pun sama. Cost structure adalah apa yang kita terpaksa tanggung bila kita menjalankan perniagaan tersebut. Ada 4 yang berkaitan dengan syarikat ataupun perniagaan kita. Maknanya walaupun dia sekeping kertas, tapi sebenarnya penceritaan tu dia ada 2 pecahan. Satu dia cerita tentang pelanggan, satu lagi dia cerita tentang perniagaan syarikat kita. Clear nak? Okey, boleh saya teruskan? Okey, boleh. Okey, saya mula dengan macam mana kita nak baca BMC ni. Boleh tak BMC ni saya ubah kedudukan dia? Okey, saya nak tanya, boleh tak kita ubah kedudukan BMC ni? Boleh tak? Saya tengok siapa kata boleh. Ada tak boleh? Boleh tak kita ubah customer segment pergi ke key partner? Key partner pergi revenue stream letak kat bawah ni. Channel pergi ke cost structure. Value proposition tukar kepada key resources. Boleh tak kedudukan yang kita berubah? Boleh tak kita berubah? Okey, tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan semua, tak boleh kita ubah. Sebabnya dia punya BMC ni telah dipatentkan. Telah dipatentkan macam mana yang dia lahir macam ni tak boleh ubah. Tak boleh buat pembedahan plastik dekat dia. Dia tak boleh ubah kedudukan. Sebab apa? Sebab saya cakap macam tu sebelum ni saya pernah mengajar student. Tiba-tiba pelajar dia ikut dan je dia buat table, blok. Dia buka letak je senarai dia, ataupun saya pergi jumpa usahawan saya berterang-terang, rupanya dia tak faham. Dia ikut dan dia letak customer segment dia letak kat sini. Kalau customer relationship letak sini. Tak boleh. Macam mana muka dia macam ni, macam itulah dia. Tak boleh ubah. Nah? Okey. Ada respon? Siapa respon? Okey, sekarang guna telefon memang tak nampak lah. Mohon dekat yang adik-adik. Okey. Okey. Puan Fatimah kata tak boleh. Betul. Memang tak boleh. Puan Nuzihan memang kita tak boleh. Sama sekali tak boleh. Siapa kata boleh? Nak kena. Cik Wah, ngok tiri cakap. Nak kena kan? Tidak lah. Sebab saya tak boleh strict sangat. Nanti semua-semua orang petang ni mengantuk kan. Okey, macam mana kita nak baca BMC ni? Macam mana kita nak baca BMC ni? Okey, saya klik dulu. Kenapa customer segment saya tulis 1, 2? Value proposition saya buat 2, 1. Sebenarnya dia depend pada produk. Ada yang produk bisnes kita boleh mula dengan customer segment. Ada bisnes produk kita boleh kena mula dengan value proposition. Produk jenis macam mana yang kita kena mula dengan banyak-banyak produk, kita kena mula dengan customer segment. Hanya produk kesenian, kita kena mula dengan value proposition. Sebab dia lebih kepada, dia tak fokus pada customer lagi, dia lebih pada hasil dia. Jelas kat situ? Jelas nah? Okey. Kalau kita buat satu-satu bisnes, kita nak buat, boleh tak kita macam contohnya saya ada produk bakery, saya ada produk otomotif, saya ada produk fashion. Tiga-tiga saya buat. Boleh tak saya masuk dalam satu BMC? Boleh tak? Saya nak tanya ni, boleh tak?
Tak boleh tuan-tuan dan puan semua. Dia satu kalau kalau kita buat business fashion yang berkaitan tu kita kena buat satu BNC. Kalau kita buka kedai bengkel otomotif satu BNC. Kalau kita buka kedai bakery ataupun kita buat homemade bakery satu BNC. Dia tak boleh merangkumi keseluruhan dalam kita punya BNC. Sebab dia punya cara customer segment dia berbeza. Berbeza. Value proposition pun tak sama. Pendekatan dia tak sama. Okay. Kita pergi ke customer segment. Sebelum lagi silap lah. Kita tengok bacaan yang seterusnya lah. Excited lah pula. Okay. Yang ketiga bacaan permulaan kita katalah baca customer segment. Satu, lepas kita terangkan tentang customer segment, siapa dia. Kedua, kita kena baca value proposition. Kat sini pula. Kenapa tak boleh baca ke channel dengan customer relationship dulu? Sebab ni adalah kaedah bacaan yang sebenar. First, kalau kita nak diorang nak bentang pun, cara yang betul adalah mula dengan customer segment. Yang kedua adalah value proposition. Yang ketiga, channel. Yang keempat adalah customer relationship. Yang kelima adalah revenue stream. Yang keenam adalah key resources. Yang ketujuh adalah key activity. Yang ke-8 adalah key partner dan last sekali adalah cost structure. Ini adalah cara pembacaan yang betul. Kecuali kalau buat kesenian, pembacaan dia adalah yang pertama adalah value proposition, baru kedua customer segment, baru yang lain sama. Kalau produk yang biasa kita buat, perniagaan yang biasa kita buat, dia mula dengan customer segment. Okay, jelas Okay, boleh saya teruskan? Okay, boleh. Okay. Apa dia customer segment? Okey, pukul 3 dah. Saya diberi masa pukul 2 sampai pukul 4 saja. Takut lagi tak sempat nak terangkan banyak kan. Okey, apa dia customer segment? Customer segment adalah segmen pelanggan yang mana kumpulan sasaran kita untuk membeli kita punya produk. Siapa dia? Apa masalah dia yang kita boleh bantu? Apa tugas kerja yang perlu dia laksanakan, dia selesaikan? Okey. Ini adalah pertanyaan. Jual pada siapa? Kita cari orang yang nak, orang yang perlukan benda tu. Maknanya kita kena segmentkan dia. Siapa dia, kita nak target, siapa dia pelanggan kita tu. Jangan kata, bila kita nanti kalau kita buat BMC, saya jual tudung. Siapa kita punya customer segment? Semua wanita di Malaysia. Semua wanita di Malaysia bukan nak pakai tudung tuan-tuan dan perempuan. Tak kan? Ada yang orang tak pakai tudung. Adakah dia sasaran kita? Tak. Adakah tudung yang kita tawarkan ni yang pakai tudung nak beli? Ada setengah yang tak suka pakai tudung labuh, yang tudung yang labuh yang besar tu. Ada yang setengah yang suka pakai tudung bawah saja. Sebab tu kita kena segmentkan target siapa yang sasaran pelanggan kita. Tak semua satu Malaysia ni nak pakai tudung kita. Kalau kita jual, kita kena spesifikkan dia. Siapa yang sebetul-betulnya pelanggan kita. Baru kita faham macam mana kita nak tuju pelanggan yang tepat. Okay? Okay. Ni saya nak tekankan. Ini adalah segmentasi pasaran. Yang mana segmentasi pasaran ini ada kaitan dengan segmen pelanggan. Boleh tak saya tanya tuan-tuan dan puan-puan semua? Siapakah pengguna produk? Siapakah pelanggan yang berbayar? Adakah pelanggan merupakan pengguna? Adakah pelanggan mungkin berbeza daripada ataupun bukan dia pengguna? Boleh jadi tak? Dia pelanggan tapi dia bukan pengguna. Itu satu keadaan. Boleh jadi juga pelanggan dia adalah pengguna. Boleh tak bagi contoh produk apa yang dia pelanggan, dia juga pengguna? Satu lagi keadaan, dia pelanggan tapi dia bukan pengguna. Bagi komen, saya tengok. Faham tak faham? Yang ni tuan-tuan perempuan kena jelas. Tulis kat situ. Kalau salah tak apa, saya boleh betulkan. Bagi contoh, produk apa yang dia pelanggan, dia juga menggunakan produk tu. Yang mana dia, ada satu lagi keadaan, dia pelanggan tapi dia bukan pengguna produk. Laju ke saya cakap? Jelas tak apa saya terang? Produk Puan Mastura. Produk kesihatan. Macam mana tu? Boleh terang sikit tak?
Pelanggan bukan pengguna, mungkin suami beli tudung untuk isteri. Yes, pandai Puan Sazila. Siti Munirah yang guna ejen dropship dengan pelanggan. Yes, betul. Maknanya ada beberapa orang yang faham. Maksud saya macam ni lah. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Contohnya, satu keadaan. Dia pelanggan tapi dia bukan pengguna. Siapakah dia? Saya adalah ibu dan saya ada baby. Saya beli baju baby, saya adalah pelanggan kepada kedai itu. Dan saya sebenarnya bukan pengguna baju baby tu tapi anak saya pakai. Maknanya keadaan ini pelanggan adalah bukan pengguna. Ni keadaan yang pertama lah. Faham tak? Kalau di keadaan tadi Puan Suzila beritahu suami dia adalah pelanggan beli hadiah untuk isteri dia. Tu pun sama. Pelanggan bukan pengguna. Jelas kat situ nak? Okey. Keadaan yang kedua adalah dia pelanggan, dia juga pengguna. Siapakah dia? Macam saya beli tudung dekat kedai ni dan saya pakai tudung tu. Saya pelanggan dan saya pengguna. Jelas kat situ? Kalau jelas tulis 100 ruangan, komen. Saya tengok faham ke tak faham. Clear. Okey, dalam kita nak buat segmentasi pasaran, sebenarnya kita kena tengok ada 4 perkara ni, iaitu demografi, geografi, sikat dan psikografi. Yang mana dalam demografi kita tengok umur, jatina, etnik, pekerjaan, pendapatan, agama dan pendidikan, dan ada lagi demografi. Yang ni adalah melibatkan kita nak sasarkan kepada siapa yang kita nak tetapkan produk kita ni kepada siapa. Nah? Tadi dah clear dah tanpa pengguna, tanpa pelanggan kan. Sekarang ni kita nak sasarkan segmentasi kepada pasaran kita pula. Dan geografi. Kat mana, negeri mana kita nak berniaga? Dari segi cuaca, kalau kita jual baju sejuk, sesuai tak kita jual dekat tempat panas? Tak sesuai sebab bila panas orang takkan beli kan. Okey, dari segi populasi satu-satu kawasan tu. Bandar, daerah luar bandar ataupun bandar. Nah, yang seterusnya adalah sikap. Dari segi karakter seseorang tu, gaya hidup dia, kalau dia mewah, kadang-kadang dia takkan beli produk yang biasa-biasa. Kan, memang ada yang orang yang macam M40, T20 yang beli sikit je, yang beli yang harga yang tudung RM10 ni, tapi tak banyak, tapi dia bukan sasaran kita. Kalau kita jual tudung yang mahal, macam Faridah jual tudung mahal yang dia sasarkan pendapatan dia punya pelanggan dia adalah RM5,000 ke atas, sebab tudung-tudung dia harganya adalah 100 ke atas, 200 ke atas, 300 ke atas. Macam tak kan, VV Yusof, dia jual tudung bukannya sasaran kepada B40. Dia sasaran kepada siapa? T20. Maknanya kita kena faham di segi segmentasi pasaran kita melalui demografi daripada keempat-empat elemen ni. Demografi, geografi, sikap dan psikografi ni. Okey, sebelum saya lupa, saya cerita sikit balik. Bila saya terang tadi tentang segmentasi pasaran, sebenarnya customer segment dengan value proposition ni adalah benda yang kena ada kaitan. Contohnya tiba-tiba kita letak customer segment kita adalah golongan-golongan high, golongan-golongan yang pendapatan tinggi, tapi kita punya value proposition produk kita ni biasa-biasa macam untuk B40, benda tu tak tally. Dia kena tally antara satu sama lain ni, value proposition dengan customer segment. Nah, faham lah? Okey. Saya bagi satu contoh latihan nasi lamuni Makcik Milah. Pun nama sendiri lah kan. Nasi lamuni Makcik Milah ni dia berhampiran dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Baling Kedah. Ni kita bagi situasi untuk kita nak buat BMC. Ikut step by step. Ikut blok dia. Okay. Kita tengok siapa dia punya customer segment Makcik Milah ni. Okay, yang pertamanya, bila dekat dengan sekolah, sudah tentu nasi lamuni ni adalah, kita punya pelanggan kita adalah pelajar. Yang keduanya adalah guru-guru, staf sekolah, ibu bapa, pelajar.
yang hantar ke anak ke sekolah sambil-sambil tu dia beli produk tersebut. Yang kelimanya adalah penduduk sekitar area situ yang boleh akses untuk beli ataupun yang lalu lalang dekat dia punya sekolah tersebut. Itu adalah customer segment yang saya nak fokus anda bila Makcik Mila dua-dua nasi lemak ni kat depan sekolah, inilah dia punya pelanggan dia. Nah, jelas tak? Boleh tak saya kata nasi lemak ni Makcik Mila ni orang halus tak beli? Sebab dia bukannya customer segment, sebab dia jauh sangat. Maknanya dia bukan customer segment dia. Nasi lemak ni Makcik Mila ni. Yang mana yang duduk, penduduk, ibu bapa pelajar, staf sekolah, guru, pelajar yang sekolah menengah kebangsaan Baling je akan jadi pelanggan Makcik Mila untuk nasi lemak ni. Dapat situ untuk customer segment. Customer segment boleh kita juga letak dia punya dari segi pendapatan, kita boleh sebut umur dan kita boleh kelaskan M40 ke B40 ke dan sebagainya. Depend pada kita masing-masing kita nak masukkan maklumat dalam customer segment. Dan dia boleh juga B2B ataupun B2C. B2C ni yang saya sebutkan ini adalah B2C, business to customer. Niagaan terus kepada pelanggan. Kalau B2B selalunya kita letak dekat kedai, kita ada agent, kita ada stokis, kita direct pada orang tengah untuk jual kepada pelanggan. Itu B2B. Okey? Boleh saya teruskan untuk blok yang seterusnya? Okey. Next, kita masuk value proposition. Kalau tak clear untuk setiap blok ni, tolong tanya soalan. Kalau kadang-kadang saya terlampau komen. Kalau boleh buka dia punya buka dia punya mic tu, tanya soalan saya direct lah nah. Okey, kita masuk value proposition ataupun tawaran nilai. Apa dia tawaran nilai ni? Dia macam USP lah, unit selling. Mila, yang ada mana masa muda Mila. tu adalah ada Puan Zihan nak tanya tu. ya, ada soalan. Akak nak tanya yang pasal segmen tadi tu. Ya, Segmen pelanggan tadi tu kan? saya tak dengar lah soalan. Kenapa saya tak dengar? Tak dengar ke? Saya tak dengar soalan ni. Hello, dengar tak? Dengar tak? Kami dengar. Tak dengar lah kak. Tak dengar ke? Kami dengar. Saya dengar, saya cakap tuan-tuan perempuan dengar kan, tapi tuan-tuan perempuan cakap saya tak dengar. Oh, Sorry. akak ada tanya kat chat tu. Minta maaf ya. Okey, sekali lagi boleh tak? Dengar tak suara saya? Hello, testing, dengar? Dengar tak? Tak dengar juga lah. Tak dengar tengok. Tak dengar lah. Tutup tu. Macam mana nak buat? Sekejap lah, sekejap. Macam mana? Tak, yang ini dia tak boleh. Tapi daripada tadi si Mila cakap okey. Tapi tak dengar orang Jawa cakap. Okey. Tu yang habis terus. Okey, Alhamdulillah. Okey. Hello? Hello, testing dengar? Dengar Puan? Boleh teruskan Puan? Akak nak tanya ni, yang pasal customer segment tadi tu. Kalau kita spesifikkan macam pelajar tadi kan, pelajar sekolah tu boleh buat pelajar SMK Baling. Boleh? Lagi spesifik kan? Okey, slide ya. Kejap lah saya buka slide. Kalau nak tulis pelajar Kolej Komuniti Baling pun boleh Puan. Sebab memang kita fokus pada pelajar kat situ kan. Kalau kata ada juga sekolah kebangsaan dekat situ, maknanya kita boleh tulis kedua-dua sekali. Kan, kita tulis macam tu lagi nampak spesifik kan? Betul. Kalau katalah penduduk kat situ ada taman desa Anggrek ke, ada taman Melor ke, taman apa, kita boleh masukkan ni penduduk setempat iaitu taman Melor, taman apa-apa benda semua tu kita boleh masukkan. Okay. Kalau kita letakkan jumlah macam katalah pelajar tu kita letak 100 orang pelajar macam tu.
Rasanya tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Berapa detail macam tu. Memadai sebab kita dah clear kat situ. Cuma nanti kita explain lah dekat ni. Kita boleh kata berapa pelajar semua ni dia punya produk kita yang kita keluarkan nanti. Sebenarnya yang sebab BMC ni dia punya template pun kecil kan. Tak perlu kita nak terang lebih detail. Tapi kalau kita tengok satu BMC daripada Uber, dia kata kenapa wujudnya Uber ni dia untuk orang yang nak jadi bos. Maknanya dia tengah buat penerangan kat situ. Lepas tu yang dia ada pecahan dua, satu driver, satu customer kan. Kalau kita dah pernah tengok satu BMC tentang Uber tu, kita boleh tengok. Sebenarnya kita kena banyak tengok BMC. Kadang-kadang BMC ni ada yang berlainan yang kita boleh sesuaikan dengan kita punya bisnes kita lah, penerangan untuk setiap blok. Okay, thank you. Okay, membantu ke Puan? Ya, membantu. Okay, terima kasih. Okay, kita masuk berkenaan value proposition iaitu tawaran nilai. Apa dia tawaran nilai ni? Bahasa mudah dia adalah produk yang kita tawarkan kepada pengguna. Kita ada produk. Kita ada pegang produk. Contohlah saya pegang produk. Saya ada produk benda ni. Saya nak tawarkan kepada Puan. Pengguna, siapa pembeli dia kan? Maknanya kita kena justify apa specialnya produk kita daripada pesaing. Apa kelebihan produk kita. Apa yang kita boleh senaraikan tentang kelebihan produk kita ni. Kan? Lepas tu boleh jadi dia adalah barangan, produk ataupun perkhidmatan. Ataupun kedua-dua sekali. Contohnya nasi lamuni Makcik Milah tadi tu. Mungkin dia boleh berniaga produk dia ada nasi lamuni dan dia juga buat COD. Dia kedua-dua sekali dia boleh guna. Kan? Okey. Jelas kat situ? Kita masuk berkenaan dengan penerangan. Apakah permasalahan yang perlu diselesaikan? Maknanya dengan ada produk kita, apa yang kita boleh bantu pelanggan-pelanggan, prospek luar sana yang akan jadi pelanggan kita. Yang keduanya, produk apa yang paling sesuai untuk tujuan ini. Ejaan pun salah. Okey. Kat sini, saya nak terangkan, bila kita nak cerita dalam value proposition, dia ada dua pecahan iaitu ciri-ciri dengan nilai. Jelas tak kat sini? Ciri dengan nilai. Boleh tak perempuan faham? Okey, kalau saya letak ni air mineral ni. Saya kata air mineral ni dia berbentuk kecil, bentuk bulat. Ini kita panggil dia ciri. Kalau katalah air mineral saya ni ada warna apa dia punya ada perisa. Ada perisa, ni tak ada perisa yang original, ada perisa merah, kuning, hijau, itu masih lagi ciri-ciri. Okey, kita tengok dari segi pembungkusan. Maknanya pembungkusan dari segi pembungkusan ni adalah ciri. Tetapi nilai pula adalah berbeza. Kalau saya contohnya saya minum. Apa dia beri kesan kepada nilai? Dia beri saya hilang dahaga. Itu nilai dia. Kalau ada setengah benda yang kita jual dia memudahkan kita dari segi apa? Kalau kita jual nasi lamuni tu, dia membantu untuk mengenyangkan orang. Kalau kita jual produk ni, dia menjimatkan sesuatu, apa dia? Maknanya, ciri dengan nilai kita kena faham. Nah, bila kita nak masukkan dalam kita punya value proposition. Okey, bila masuk tawaran nilai ni, saya suka nak tunjuk contoh pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita ada bag. Semua ada fungsi bag ni, bag ni. Ni bag, ni bag, ni bag, ni bag. Tapi fungsi dia adalah berbeza. Betul tak? Berbeza tak tuan-tuan dan puan-puan? Ini mungkin bag untuk pergi hiking. Customer segment dia berbeza. Value proposition dia berbeza. Kalau value proposition dia, apa dia? Kita boleh senaraikan bag hiking ni. Dia untuk tujuan apa? Apa specialnya produk kita? Dan kalau kita tengok yang tengah-tengah ni pula adalah handbag. Fungsi dia sama dah dengan bag hiking. Boleh dah kita pergi kerja pakai bag hiking ni? Mesti tak pakai. Kan? Kita akan pakai handbag. Handbag dia fungsi dia berbeza. Kita nak pakai untuk apa? Nah, kita kena kelaskan fungsi dia untuk apa pula. Yang kedua ni adalah bag kita nak bersukan. Kita nak simple saja. Fungsi dia berbeza pula kat sini.
Lain pula. Yang ni lah pula mungkin beg untuk bersukan yang lebih macam rasak ke, ataupun kita nak meletak beg laptop ke. Maknanya walaupun benda ni adalah beg tapi fungsi dia berbeza, tawaran nilai dia adalah berbeza. Jelas tak di situ? Boleh tak bagi feedback kat saya cakap? Puan Mila, saya nak tanya soalan sikit. Hmm. Apa beza ciri-ciri produk dengan USP? Dia macam ni lah. USP ni adalah benda yang sama dengan ciri-ciri produk, iaitu USP ni apa kelebihan yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Kita macam contohnya saya ada dua produk, tapi ni syarikat ni syarikat ni. Kan kita tengok ada air yang mahal tu kan, yang air mineral juga fungsi dia sama. Dia punya air mineral. Tapi yang ni harga dia macam ni, yang ni harga macam ni. Tapi yang ni ditawar kepada golongan yang lain. Apa dia kelebihan dia? Mungkin dia cerita dari segi isi kandungan, nutrisi dalam air mineral yang mahal ni. Tapi air ni hanyalah bukan air mineral, dia air pipe saja. Maknanya dia punya USP dia berbeza. Jelas tak? Okey, Puan Mila, terima kasih. Sama. Macam ni lah maksud dia. Macam yang saya tunjukkan dalam ni. USP dan ciri-ciri dia hampir-hampir yang sama jugalah maksud dia. USP adalah kelebihan, keunikan. Apa yang kita tawarkan, apa kelebihan produk kita daripada pesaing. Yang ciri-ciri tu ada dalam yang USP tu. Yang kita nak cerita, ciri produk ni adalah bentuk dia kecil. Produk ni besar. Maknanya ni kan kita dah, kalau kita tengok kan, kita ada air mineral water yang bentuk cup kecil tu untuk orang pergi mesyuarat, untuk orang minum mesyuarat. Bentuk besar-besar ni, botol yang kecil ni besar ni untuk kita mudah kita letak kat dalam beg kita. Kita nak pergi mana. Yang ni adalah dia punya 350 ml. 500 ml dia besar sikit. Yang tu untuk penggunaan untuk individu yang dia pergi sukan, nak minum air banyak. Dan satu lagi botol yang nilai dia punya 1.5 ml. Yang tu untuk kita kongsi ataupun untuk mungkin bukan untuk seorang tapi 2-3 orang. Tapi ada lagi besar 5 liter kan. 5 liter tu untuk isi keluarga. Dia punya lain. Dia punya tawaran nilai dia. Tak dengar. Okey, maknanya kita just kalau kita tawarkan macam contohnya air mineral yang sama, syarikat yang sama, mungkin kita kata-kata pengelasan air tu. Dan mungkin kita boleh buat berbeza di segi BMC tu juga. Kalau kita fokus kepada customer yang berbeza. Tapi kalau customer yang sama tapi kita pecahan kepada air liter tu terpulang pada masing-masing. Nah? Maknanya kawan-kawan pun saya pun tolong bagi tahu ni sebab kadang-kadang tak perasan. BMC dibuat beza mengikut brand atau syarikat, tapi daripada jenis produk dapat satu company boleh explain dalam satu BMC. Okey, terima kasih Puan Sherry. Membantu ke Puan? Okey, saya teruskan. Okey, kita tengok case tadi, situasi tadi, value proposition, iaitu nasi lamuni Makcik Milah yang jual dekat sekolah menengah kebangsaan Baling. Yang mana value proposition ni yang saya bagi simple sahaja nak. Tapi kalau kata boleh kita cuba kelaskan lagi lah yang lebih baik. Okey, ni adalah contoh yang biasalah untuk pemahaman masing-masing. Okey, yang pertamanya adalah aneka jenis lauk. Makcik Milah ni dia jual nasi lamuni. Dia ada pelbagai jenis lauk untuk jadikan pilihan. Untuk pelanggan-pelanggan, mungkin pelanggan ni tak makan daging, dia boleh pilih ayam. Pelanggan ni tak suka makan ayam dengan daging, dia boleh pilih ikan. Ataupun ikan bilis ke, sayur ke dan sebagainya. Dia ada pilihan di segi sudut situ. Yang keduanya dia menggunakan pembungkusan mesra alam. Iaitu mungkin dia guna Tupperware yang boleh guna semula ke ataupun bungkusan yang macam yang boleh macam kalau kita buang dia tak akan merosakkan alam sekitar. Contohlah, saya bagi contoh lah. Dan yang ketiga dia menyediakan perkhidmatan COD kepada pelanggan-pelanggan dia. Okay. Yang keempat dia adalah makanan popular
Maknanya dia makanan eksotik lah, yang orang suka nak produk macam nampak lain pada yang lain kan. Okay, dia macam traditional sikit. Okay, yang kelima adalah nasi berkhasiat menggunakan lamuni, daun lamuni. Daun lamuni ni kalau kita tengok khasiat dia, maknanya kalau kata orang tahu khasiat dia, dia nak makan nasi lamuni ni untuk jaga kesihatan. Ini adalah salah satu contoh value proposition yang simple lah. Ada pertanyaan tak? Sherry jawab lah kalau ni, kalau kata ada pertanyaan soalan kat komen, kat perasan. Ada pertanyaan tak dekat value proposition? Value proposition sama dengan USP lah. Okay, maknanya kita kenal kita punya produk kita tu atau perkhidmatan kita tu, kita boleh masukkan dalam value proposition kita. Okay. Okay, sorry lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada channel. Apa dia channel? Saluran, iaitu saluran yang mana macam mana kita nak pastikan produk kita orang kenal. Macam mana saluran dia? Kita nak perkenalkan produk kita tu. Melalui apa? Bagaimana cara pelanggan boleh dapatkan produk kita tu? Kan? Iaitu adakah, apa contoh dia? Apa yang kita guna kaedah, macam mana kita nak pastikan saluran tu sampai? Dia ada dua cara, iaitu saluran ni adalah offline dengan online. Iaitu offline ni mungkin kita ada kedai. Kita boleh buat flyers, banting, banner. Kan, yang tu salah satunya. Mungkin kita boleh guna agent ke ataupun apa lagi yang kita boleh guna secara offline. Maknanya kita senaraikan offline yang sesuai, tapi kita jangan letak semua. Tengok kesesuaian apa yang kita boleh guna kat situ. Walaupun offline ni banyak, kita tengok kesesuaian kita punya perniagaan kita. Nah, yang keduanya adalah online. Online pula kita boleh pilih sebab online terlampau banyak macam Facebook, IG, mungkin radio, TV, dia boleh juga kepada kita buka booth kan, expo, kita pergi masuk expo, yang tu offline. Offline yang online ni lebih pada digital. Nah, YouTube dan sebagainya. Maknanya kita boleh pilih kesesuaian kita punya, macam mana kita nak salurkan. Saya nak tanya, kalau kes makcik Milah ni, nasi lamuni, sesuai tak dia masuk dalam radio? Dia wawarkan dalam radio tentang nasi lamuni dia. Sesuai tak? Sesuai tak? Sesuai tak? Boleh tak? Boleh tak orang kita nak, macam Milah ni dia jual nasi lamuni, tapi dia nak saluran dia, channel dia ni, dia nak buat, dia nak wawarkan dalam radio. Sesuai tak? Radio Kedah. Tak sesuai. Tak sesuai. Pandai. Siapa yang cakap tu? Bagus. Dia tak sesuai. Makcik Milah ni, dia jual dekat sekolah menengah kebangsaan Baling. Dia berpusat dekat situ. Tak perlu pun, tak sesuai pun. Dia tak boleh naik kereta pun untuk keseluruhan satu Kedah, kecuali Makcik Milah ni dia ada cawangan di Kedah. Dia ada banyak cawangan. Baling dia ada. Dekat Sik dia ada. Dekat Sungai Petani dia ada, Alostar dia ada kat Jenyang dia ada. Semua kawasan Kedah dia ada, baru dia sesuai guna kaedah radio. Mungkin dia hanya boleh guna Facebook. Sesuai. Sebab dia boleh masuk dalam Facebook tu sebab kita ada grup-grup kita punya penduduk kat situ kan. Sebab Makcik Milah ni dia ada juga, dia buat COD, betul tak? Kat situlah bila dia buat dalam ni, mungkin dia boleh ambil dia punya order daripada ordering melalui iklan dia dekat Facebook. Dan juga dia ada grup WhatsApp. Kat sini saya tekankan grup WhatsApp sebab Cik Milah ni dia ada berniaga kat situ, dia boleh wujudkan grup WhatsApp untuk pelanggan-pelanggan tetap dia. Maknanya dia boleh offer, siapa yang nak boleh pick up dekat kedai dia, gerai dia ataupun dia pergi COD. Jelas lah kat situ?
Boleh tak? Boleh. Okay, good. Yang keduanya adalah dia guna gerai sebab dia berpusat, mungkin dia tak buat gerai, dia ada booth dia macam dia buka meja macam tu je kan. Pun boleh kita kena mention dekat situ. Lepas tu dia menggunakan banner sahaja untuk channel dia. Mana 3 benda ni je dia guna. Ini jelah kita letakkan dalam kita punya channel. Tak perlu senaraikan banyak-banyak yang ada offline dengan online tu. Kalau benda tu tak sesuai dengan perniagaan macam ni lah. Nah, jelas kat situ nah. Kalau kita senarai macam saya punya student, saya suruh senarai offline yang ada, yang boleh, yang kita ni, okey, senaraikan offline, senaraikan online yang kita boleh ni. Maknanya pilih yang mana sesuai. Kenapa tak sesuai ni? Saya akan bagi justifikasi kepada pelajar tu. Dia tengok keadaan kita punya perniagaan macam mana kita nak ni. Kalau kata produk dia tu lebih kepada produk yang dah expose kepada Malaysia ni, mungkin dia boleh pergi expo macam Maib kan, expo-expo yang ataupun masuk hypermarket untuk nak perkenalkan produk dia. Tu mungkin saluran yang sesuai lah. Tengok pada kesesuaian. Okay. Okay. Saya teruskan kepada customer relationship. Apa dia customer relationship? Oh, lagi 30 minit. Saya lajukan sikit lah. Okay, customer relationship, hubungan pelanggan. Yang mana bagaimana kita mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan kita. Macam mana kita nak kekalkan pelanggan yang sedia ada dengan pelanggan yang baru dengan kita. Macam mana kita nak pastikan dia ada relationship dengan kita. Ada hubungan dengan kita ni. Okey. Satunya, memastikan produk dan syarikat mempunyai pelanggan yang setia. Macam mana kaedah kita nak buat? Contoh kat sini dia bagi kad ahli, email subscribe, WhatsApp group, Facebook group dan lain-lain. Melalui data ini kita boleh tawarkan diskaun, promosi, kad lahir dan sebagainya. Okey, kita tengok yang Makcik Mila punya. Ini contoh hubungan pelanggan. Kita boleh gunakan testimoni, kita boleh test food testing, itu pun salah satu hubungan pelanggan, membership card ataupun kad yang kita boleh cop macam P-Spa tu kan. Ada kalau pergi salon, dia akan bagi satu kupon yang kita cop sampai 10 kali tu, dia akan datang lagi kepada kita untuk dapat percuma di segi servis cuci rambut kan, ataupun servis bersih kenderaan. Itu pun salah satu hubungan pelanggan dan maklum balas pelanggan. Dan ada lagi banyak lagi dari segi macam kad cabutan bertuah, macam nampak tak macam Billion. Kalau kita masuk Billion, macam mana dia cuba tarik orang untuk kedatangan ke Billion. Dia buat cabutan bertuah. Bila buat cabutan bertuah, lepas tu sekarang ni lagi bijak. Dia buat cabutan bertuah dan di samping tu dia minta kita add orang. Kalau kita Facebook kita suruh add untuk jadi follower dia orang, friend dia orang. Tu salah satu strategi Billion sekarang ni. Ada banyak lagi lah dia punya hubungan pelanggan. Minta maaf lah, saya tak boleh terangkan lebih lanjut lagi. Sebenarnya saya nak terang tapi masa saya beri sampai pukul 4 saja. Saya belum terang untuk business pitching lagi. Okey, seterusnya yang untuk Makcik Mila nasi lamuni ni, dia gunakan testimoni. Maknanya komen-komen daripada orang kata, sedap nasi lamuni ni, lainlah pada nasi lemak, sedap pun sedap ni, macam makan rasa segar cakap, mungkin salah satunya lah. Dia gunakan food testing ke untuk nasi dapat dia punya rasa nasi lamuni tu dulu sebelum orang nak beli, tu pun salah satunya. Dan selain tu dia bagi feedback daripada pelanggan-pelanggan dia. Tulis dekat, mungkin tulis dekat WhatsApp ataupun dalam Facebook. Okey, ni adalah salah satu customer relationship. Yang seterusnya kita masuk kepada revenue stream, iaitu aliran pendapatan. Apa dia aliran pendapatan? Apakah pendapatan yang dia dapat bila melalui perniagaan dia jual produk ni? Apa dia aliran pendapatan dia? Aliran pendapatan ni, apa dia produk yang dia jual tu, kalau dia jual kepada customer, macam mana dia punya proses duit yang dia dapat melalui perniagaan apa, jadi macam mana. Contohnya saya bagi contoh yang untuk aliran ni, mungkin dia boleh jadi hasil jualan kita punya produk ataupun kita tawarkan satu-satu servis COD ataupun komisen yang kita dapat. Contohnya kalau saya buka dia punya kelab golf,
kalau kita kadang-kadang kita akan minta, kalau kita nak dapat harga promosi, kita kena buat membership card. Kalau membership card tu kena bayar. Mungkin jadi ahli yuran ke apa benda tu adalah salah satu aliran pendapatan. Nah, ada lagi contohnya adalah macam kita bayar komisen. Macam kadang-kadang kita, macam saya, Makcik Mila, ada jual nasi lamuni, ada orang letak biskut, letak nasi, dia punya kuih-muih, dia letak gula-gula, kita jual air dalam balang. Itu adalah kadang-kadang dia punya tambahan daripada kita punya hasil jualan kita. Nah, produk utama kita adalah nasi lamuni. Tapi yang sampingan tu adalah kita punya komisen kita, jual dia punya kuih-muih daripada orang luar kan, kita dapat komisen. Dan kita juga ada dapat duit pendapatan daripada air balang yang kita jual tu. Kita, kan, harga RM1, RM2 tu kan. Dia juga boleh jadi, dia boleh jadi juga untuk macam contohnya Makcik Mila ni, dia ahli Amanah Ikhtiar Malaysia. Dia buat pinjaman dengan Amanah Ikhtiar Malaysia. Maknanya pinjaman dia buat, dia dapat RM5,000 tu pun adalah salah satu aliran pendapatan dia. Nah, jelas kalau dia buat pinjaman kat bank, tu pun aliran pendapatan dia. Bantuan-bantuan yang dia dapat tu adalah yang berbentuk kewangan, tu adalah dia punya aliran pendapatan. Kalau dia buat COD, dia charge kepada orang luar. Maknanya sekali COD RM5, tengok kawasan macam mana. Itu pun salah satu aliran pendapatan Makcik Mila, walaupun dia bisnes dia adalah nasi lamuni aneka jenis lauk. Yang utama dia adalah aneka jenis lauk tu dengan nasi lamuni tu. Tapi kalau kata kadang-kadang disebabkan nasi lamuni Makcik Mila ni mendapat tempat di hati penduduk kat situ ataupun kawasan situ, sampailah Makcik Mila terkenal, dia boleh jadi caterer. Pendapatan dia pun boleh jadi melalui caterer ataupun dia buat satu-satu orang buat tempat untuk event, untuk majlis. Itu pun salah satunya. Kita boleh masukkan dalam kita punya revenue stream ni, dalam kita punya blok revenue stream tersebut. Okey, maknanya kelima-lima ni saya dah touch dah keseluruhan ni. Keseluruhan ni saya dah touch berkenaan dengan pelanggan, yang mana kat sini revenue stream, macam mana cara duit kita masuk. Kita dapat pendapatan kita. Satunya jualan nasi lamuni aneka jenis lauk. Satu lagi kuih-muih yang orang letak dekat saya ni, dekat Makcik Mila ni. Dan kat situ dia dapat komisen daripada consignment yang kita ni dan COD, dan mungkin juga daripada apa yang kita, mungkin kalau kata Makcik Mila ni dijemput oleh college community Bagan Serai untuk ajar macam mana buat nasi lamuni. Hasil daripada dia dapat bayaran penceramah ke apa benda semua, dia pun salah satu revenue stream juga. Jelas tak? Jelas tak? Kalau jelas, tulis kat ruangan, komen jelas kat situ. Okey, seterusnya kita masuk key resources. Sekarang ni kita dah masuk kepada berkaitan dengan perniagaan ataupun syarikat. Yang mana, apakah sumber-sumber utama yang kita perlu sediakan bila kita nak jalankan perniagaan? Kalau tak ada benda ni, kita tak boleh berniaga. Kita tak boleh nak jalankan perniagaan kita. Kan? Apa dia yang kita perlu senaraikan dekat sumber utama? Okey. Ini adalah contoh-contoh dia, ada banyak lagi. Dia punya contoh-contoh sumber utama. Saya tak boleh terangkan lebih detail sebab masa terhad. Yang pertamanya adalah pekerja. Yang keduanya adalah tempat kita nak berniaga, ataupun store ke, bengkel ke, bahan mentah ke, modal ke, peralatan ke, mesin ke, ataupun pengangkutan ke. Banyak lagi. Kalau dia buat software, sumber utama dia adalah software tu. Dia tengok keadaan apa yang kita jalankan perniagaan tersebut. Untuk case study ni, berkenaan dengan Makcik Mila ni adalah, yang pertama adalah sumber dia adalah pekerja. Yang keduanya dia ada gerai. Dia perlu ada bahan mentah, dia ada pengangkutan, dia perlu ada modal. Sebenarnya apa yang saya terang kat sini semua ada kaitan ni semua ni. Bila pekerja baru boleh berniaga kan, kita ada gerai keseluruhan. Ini adalah sumber utama. Yang keduanya, tadi 5, 6, 7. Yang ni aktiviti kita
key activity adalah blok yang nombor 7, iaitu macam mana aktiviti kita nak jalankan masa bila kita menjalankan perniagaan kita. Apa yang aktiviti yang kita lakukan masa kita jalankan perniagaan tersebut. Tak selesa ini. Ini cukup. Okey, apa macam mana kita nak pastikan kita nak masukkan dalam blok yang nombor 7 ni adalah aktiviti utama kita, key activity ni. Apa dia kita nak masukkan kat sini? Okey, kita tengok. Maknanya bila kita sebut key activity ni yang melibatkan SOP dalam perniagaan kita. SOP yang apa kita buat? Kita beli bahan mentah, apa lagi kita bersediakan produk, lepas tu kita buat jualan. Kita kalau kata produk tu perlu R&D, kita perlu R&D. Kalau kita buat promosi, kita kena nyatakan promosi. Kalau kita kata kita COD barang, kita boleh tulis dalam key activity kita penghantaran COD. Dan kalau kita update Facebook dan IG, kita kata aktiviti promosi kita. Kita boleh nyatakan dalam key activity tersebut. Nah, jelas nah kat situ? Yang ni kalau kata Makcik Mila Nasi Lamuni ni, dia menyediakan makanan, maknanya aktiviti jualan dan COD. Ini adalah contoh lah untuk key activity kita masuk kat sini, cara yang simple lah, sebab dia punya kotak kecil, maknanya kita masukkan dia punya ayat yang simple saja, dan nanti bila kita nak terangkan baru kita jelas cara detail. Okey, kita masuk kepada key partner, iaitu key partner ni adalah rakan kongsi strategik. Siapa rakan kongsi kita ni? Kita tengok. Rakan kongsi ni boleh jadi dia Foodpanda, Grab ke, Maybank ke, supplier ke, Majlis Mara ke, SME Bank ke, ataupun pihak berkuasa tempatan. Kenapa saya kata macam tu? Okay, kita tengok kisah Makcik Mila ni. Tadi saya kata Makcik Mila ni dia adalah sahabat Amanah Ikhtiar. Okay, dia dapat pinjaman daripada Amanah Ikhtiar. Maknanya key partner dia boleh masuk kat sini, dia adalah Amanah Ikhtiar Malaysia. Dan dia boleh sekali masukkan pembekal dekat sini. Nah, pembekal iaitu mungkin acong, dia beli dekat dia punya acong plastik kan, yang macam dia beli barang-barang hardware yang lebih kepada pembukusan dia tu kan. Ataupun bahan-bahan mentah dia beli kat mana? Pasar baling. Kan. Lepas tu apa lagi? Pembekal lagi. Boleh senaraikan pembekal yang dia ambil. Nah, dan dia buat COD. Selain dia buat COD, dia mungkin dengan Foodpanda dia ada link. Dia jadi COD ni ada guna Foodpanda ataupun Grab ke kan. Lepas tu dia boleh juga kalau katalah dia buat secara online. Mungkin dia gunakan contohnya dia jual daun lamuni kan, ini saya ambil contoh lah, dia boleh jadi Shopee tu sendiri. Maknanya apa medium yang dia jadi macam siapa yang rakan kongsi dia ni lagi adalah macam bank. Mungkin ada orang transfer duit melalui bank tu. Bank apa yang digunakan iaitu Maybank. Sebab bila kadang-kadang orang macam dia buat catering, orang bayar melalui online pembayaran, iaitu dia menggunakan bank, Maybank. Kita boleh masuk kat situ juga. Dan kita boleh masuk juga SSM. Sebab dia dah mendaftar dengan pendaftaran perniagaan dengan SSM. Dia juga boleh melalui PBT, pihak berkuasa tempatan, Majlis Daerah Baling. Sebabnya Majlis Daerah Baling dia sewa tapak dekat situ kawasan PBT. Maknanya dia perlu buat bayaran untuk by bulan ke ataupun sebaliknya lah, dan dapat lesen penjaja ke, itu pun perlu. Okay. Dan lagi apa lagi yang kita boleh masukkan? Banyak kat sini. Pesaing kita pun boleh masukkan. Tapi mungkin kadang-kadang kita macam contohnya kita letak dekat kedai nasi lemak. Sebab kita jual nasi lamuni. Kita pun boleh buat bungkus-bungkus nasi, kita letak dekat kita punya pesaing kita. Mungkin letak kat situ lah. Kita boleh senaraikan dekat sini siapa yang ada kaitan dengan kita punya perniagaan kita. Mungkin dia adalah industri ataupun agensi ataupun yang mana yang bagi benefit kepada kita punya perniagaan kita ni, yang memudahkan kita lah kan. Okey, dia pun juga boleh kalau katalah Makcik Mila ni dia pergi kursus pendek, dia belajar aneka jenis lauk dekat Kolej Multi Bagan Serai. Maknanya
dia boleh tulis kat situ College Community Bali, College Community Bagan Serai pun adalah dia punya key partner dia. Nah. Okay, last sekali adalah cost structure. Cost structure ni adalah struktur cost yang mana apa yang perlu dia tanggung sepanjang dia menjalankan perniagaan dia. Kan? Bila dia menjalankan perniagaan, apa yang dia perlu bayar? Yang pertamanya bill utility. Bill utility ni termasuklah elektrik, air, internet. Kalau dia bekerja, dia bayar upah, gaji pekerja. Saya nak tanya, kalau Makcik Mila seorang dia je yang menjalankan perniagaan tu, dia ada upah gaji pekerja tak? Adalah. Makcik Mila tu adalah pekerja. Walaupun dia tu owner kepada nasi lamun tersebut, dia adalah pekerja dan kita perlu bayar upah kepada ataupun gaji kepada Makcik Mila tu. Nah, kalau dia ada gerai ataupun kedai, maknanya sewa kedai. Maknanya cost structure ni kita kena masuk dalam tu dia punya sewa kedai. Kalau dia menggunakan pengangkutan, penghantaran dan sebagainya, penyelenggaraan minyak tu pun salah satu kos yang dia perlu tanggung. Dan yang seterusnya adalah bahan mentah, kos pemasaran, kos dari segi pengelola operasi kita dan sebagainya yang melibatkan jumlah kos yang terlibat bila kita mengoperasikan, kita menjalankan perniagaan tersebut. Okey? Okay, ini adalah yang Makcik Mila nasi lamu ni. Bil utility, upah, gaji, minyak, penyelenggaraan kenderaan, sewa gerai. Okey. Itu berkenaan dengan BMC. Dan saya sertakan sekali contoh-contoh BMC yang lain yang boleh dijadikan panduan tuan-tuan dan perempuan untuk tengok dan share kepada anak-anak semua. Okey, aktiviti ni tak perlu buat. Ada pertanyaan tak tentang BMC? Saya nak masuk kepada business pitching. Masih bersama saya ke? Minta maaf lah sebab saya cakap kalut sikit hari sekarang ni sebab dah pukul 3.36. Sebab saya ada masa lagi untuk sikit masa dalam 20 minit macam tu untuk terangkan business model business pitching pula. Teruskan lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya teruskan untuk business pitching sebab masa mencemburii. Saya tak boleh terang detail kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Nanti saya akan bagi nombor kontak kalau kata perlukan bantuan ataupun pertanyaan, insyaAllah. Kalau ada saya ada masa, ruang masa tu, saya akan tolong terangkan. Okay, ini adalah business pitching. Ini adalah topik yang terakhir dalam topik 2 iaitu menggunakan kaedah business pitching dalam mempromosikan idea perniagaan. 2.3.1 menerangkan definisi business pitching. 2.3.2 memahami perkara-perkara yang perlu ada dalam business pitching. 2.3.3 mengenal pasti langkah-langkah dalam business pitching. 2.34 adalah mengambil bahagian dalam sesi business pitching untuk mempromosikan idea perniagaan. Okey, kita pergi satu persatu. Apa dia business pitching ni? Okey, business pitching ni adalah satu pengucapan. Kita nak bercerita dekat orang. Yang pertamanya, dia pengucapan dari segi apa? Menjelaskan kekuatan, kelebihan produk atau perkhidmatan yang kita ada. Apa yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan kepada orang. Mana kita nak terangkan ke orang. Kelebihan produk kita, suruh orang beli. Kan? Yang kedua, kita nak yakinkan orang betapa bagusnya produk ni, betapa bagusnya kita punya perkhidmatan ni. Kan? Yang ketiga, pengucapan business pitching adalah pengucapan yang memberi satu penceritaan. Memberi orang faham tentang apa yang kita nak sampaikan. Penceritaan ini kena nampak cantik, tersusun supaya orang faham apa yang kita nak sampaikan. Itu business pitching sebab kita nak pastikan lepas ni dia tergaduh kat kita, dia nak beli produk kita, perkhidmatan kita. Okay, faham? Sebab tu dah kadang-kadang walaupun kita buat cara online, kita tengok cara dia punya idea tu kan, penerangan idea tu, betapa agensinya kita kena beli produk ni. Penceritaan, storytelling tu penting. Penceritaan business pitching kita. Yang keempatnya adalah marketing, pemasaran. Kita nak pasarkan kita punya produk dan perkhidmatan kita dan sekaligus kita nak jual produk dan perkhidmatan kita. Ini dimasukkan business pitching. Okay? Yang seterusnya, business pitching ni
dipecahkan kepada 3. Yang pertama, elevator speech. Yang kedua, pitch sale. Yang ketiga, deck pitch. Minta maaf lah bahasa Inggeris pula kan. Sebab benda ni, saya ambil dia punya pecahan ni pun hasil daripada pembacaan dan bila saya tengok dia ada penjelasan dari segi business pitch ni. Sebab dia tak sama. Nah? Okey, kita masuk elevator pitch. Apa dia elevator speech ni? Satu ayat penjelasan ringkas iaitu selling pitch atau kata-kata menjual berkaitan diri dan perniagaan anda. Ia dilakukan dalam tempoh lingkungan 30 hingga 60 saat. Pendekatan nama elevator speech ini seumpama anda membuat promosi jangka masa yang singkat seperti anda masuk lift, jumpa dengan prospek, anda kenalkan produk, diri dekat orang tu dan akhirnya orang prospek tu berminat dengan nak deal dengan kita. Tengok perumpamaan dengan macam ni. Ni adalah kita ni. Yang ni. Kita meniaga satu-satu produk. Elevator speech masuk dia perumpamaan dia dengan kalau kita naik lift kan masa terhad kan cepat kan lift tu kan. Dia bukannya kita nak promosi, kita nak jual dalam lift. Tak. Ni perumpamaan. Yang mana dalam masa yang singkat, kita ada ayat-ayat yang power yang kita boleh terangkan dekat orang tu dan akhirnya orang tu minat dan terus deal dengan kita. Tu elevator speech tapi masa dia terhad. Saya ada bagi contoh ni elevator speech yang mana saya latih pelajar-pelajar saya dekat College Community Bali sebelum ni. Walaupun MPU 1222 tak ada dia punya business pitching. Business pitching kan. Tapi saya latih juga supaya pelajar-pelajar saya biasakan diri untuk bercakap. Dia faham apa pecahan dia punya business pitching tu. Itu adalah satu bonus untuk mereka. Ni ada video nanti masing-masing boleh tengok berulang-ulang kali. Sebab kalau saya bagi link yang dekat YouTube, kebanyakan elevator speech adalah Mak Saleh. Bila banyak yang Mak Saleh cakap, kita takut kita tak faham. Tapi yang student saya ni, saya dah kelaskan dia. Okey, nak masuk elevator speech, terangkan siapa kita, apa masalah permasalahan kat luar dan apa yang kita nak selesaikan masalah luar, apa yang kita tawarkan produk untuk kepada mereka. Itu masukkan dalam elevator speech. Nah? Okey, nanti boleh tengok dia punya contoh video ni. Saya ada banyak lagi contoh-contoh video elevator speech yang saya simpan. Ini adalah salah satunya lah. Okey, seterusnya sales pitch. Yang mana jual produk, perkhidmatan atau layanan anda kepada satu atau lebih pelanggan. Inilah saatnya untuk membuat promosi penjualan. Dia boleh cara online, dia mungkin boleh cara offline, bersemuka. Contohnya perasan tak tuan-tuan dan perempuan, bila kita pergi makan kedai mana-mana, tiba-tiba ada jurujual, jual Al-Quran, jual buku-buku. Macam mana dia bercakap? Minta maaf tuan, saya ada, boleh tak saya ambil sikit? Saya datang ke sini, saya ada satu Yasin yang elok ni untuk bacaan ataupun satu buku kanak-kanak ni untuk memudahkan pembacaan anak-anak. Cara macam mana jurujual tu bercakap. Dia ada latih diri dia untuk bercakap dalam masa yang terhad ni ataupun dalam masa tertentu ni untuk dia nak promote dia punya produk dia. Kan? Itu secara berdepan. Dan ada juga sales pitch ni bentuk online. Bentuk live yang kita tengok. Perasan tak kalau kita buka Facebook, ada jual baju kelawar, ada jual baju raya yang ready made. Dia kata, okey ni baju SL, siapa nak beli? Harga dia 120 ni. Itu pun salah satu sales pitch yang kita nak jual cara live. Ada juga yang buat cara video. Dan ada juga, perasan tak sekarang ni, TV pun dah buat. Macam Go Shop kan, dia buat sales pitch. Dia jual, okey terjual 100 unit. Okey siapa nak beli lagi? Dia buat satu demo dekat depan ni. Betapa bagusnya produk ni untuk jual. Itu pun salah satu sales pitch. Dan mungkin kalau kita pergi buka booth kat mana-mana, kita buat satu kita promote. Ingat tak siswapreneur kalau kita pergi kan? Selalunya pihak KPT dia akan minta kita buat promosi kat atas stage untuk promotekan produk kita. Itu adalah salah satu sales pitch. Nah, jelas nah kat sini? Okey, seterusnya
Ni adalah saya ambil kat YouTube. Saya ada juga sale page yang saya minta student saya buat kat dalam TikTok. TikTok pun boleh buat sale page. Sekarang ni macam-macam apps yang boleh ataupun medium yang online yang kita boleh buat sale page, menjual produk melalui online. Tak kisahlah Facebook dan sebagainya. Tapi yang ni saya bagi YouTube yang Go Shop-nya. Boleh tengok contoh lah nah. Tapi jangan kata sale page ni dekat online tak. Kat luar pun boleh. Cara offline macam kita tengok dekat tepi-tepi supermarket yang orang jual buat cara jual produk tu pun tu salah satu sale page. Kalau kita pergi makan kat kedai mana-mana, orang dah approach kita untuk jual satu-satu produk pun tu sale page juga. Okay, yang seterusnya saya masuk deck pitch. Deck pitch ni adalah membentangkan idea perniagaan kepada pelabur. Orang yang nak bagi kita satu-satu bantuan, pinjaman, geran ke, dan pembentangan perniagaan ni mungkin berdurasi 5 minit, 15 minit, 10 minit, 30 minit ataupun berapa minit yang ditetapkan. Dia depend kepada pihak yang menganjurkan deck pitch ni untuk satu-satu kita punya, tapi kebiasaannya deck pitch ni adalah 15 minit. 5 minit persediaan, 15 minit pengucapan kita punya pihak yang nak cerita tentang produk, dan 10 ataupun 5 minit untuk soal jawab. Itu yang dipanggil deck pitch. Saya ada satu contoh deck pitch yang mana saya buat rakam saya punya student yang menang SME 90 Days Bee Challenge dekat College Community Baling, iaitu Big Bite, yang mana dia membentangkan dia punya produk kepada 7 panel ataupun juri depan dia. Mungkin boleh tengok lepas ni bila dapat dia punya slide ni. Okey. Untuk deck pitch saya tekankan kat sini, kita boleh sediakan slide mengikut nama apa? G Kawasaki. Peraturan G Kawasaki. 10, 20, 30. Apa dia 10, 20, 30? 10 slide, 20 minit, 30 point font. Ini adalah basic dah. Basic yang kita gunakan. Tetapi kalau kata kadang-kadang kita nak tambah tak ada masalah. Tengok kemampuan kita untuk buat penyampaian kita punya dia punya isi-isi. Kalau kita dalam masa 15 minit kita boleh sediakan 20 slide, 15 slide tak ada masalah. Apa pengisian slide kita tu? Okey. Ini yang G Kawasaki yang dia tetapkan. Yang pertamanya kita cerita tentang permasalahan. Yang kedua, kita cerita tentang penyelesaian. Yang ketiga, kita cerita tawaran nilai produk kita. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, berkenaan dengan model perniagaan. Yang keenam, kita cerita strategi pemasaran. Yang ketujuh, analisis pesaing. Yang ke-8, cerita pasukan kita. Dia tak cerita pasukan dia awal-awal. Dia cerita pasukan dia last kali. Sama juga dengan SME Bank. Dia punya slide yang SME Bank bagi ni, masa saya masuk SME Bank nanti dia challenge, yang mana slide dia mesti senaraikan isi kandungan slide yang dia nak. Nanti saya share yang slide tu. Slide yang sekarang lepas ni saya tengah tunjukkan. Yang ke-9 adalah ramalan kewangan, dan last kali status ini. Apa yang future kita? Apa yang kita nak kita kembangkan perniagaan kita tu? Masukkan. Okay. Persediaan business pitching. Apa yang kita perlu buat? Yang ni adalah asas kandungan slide. Kita boleh ubah mengikut industri ataupun yang kita nak bentangkan, ataupun mungkin ada apa-apa yang lain lah. Dan saya beri contoh satu yang berkenaan dengan SME Bank. Saya tunjuk yang Big Bite ni. Okay, first kali saya letak gambar dia punya, inilah saya bimbing pelajar-pelajar. Okay, saya kata first kali kita kena letak gambar you punya personal branding, you punya ni jenama, tagline, produk apa awak jual, dan karakter you all semua. Menunjukkan kepakaran kita. Apa dia? Iaitu bila kita pakai baju chef, menunjukkan kita pakar dalam bidang pastry. Jangan lupa masukkan isi kandungan. Isi kandungan sebab kita nak maklumkan pada panel. Kadang-kadang orang tak berwasap isi kandungan. Salah. Kita dalam kita punya slide, kita tolong masukkan isi kandungan. Bila cara tak langsung, bila kita masuk isi kandungan, dalam slide ni juri akan nampak, ataupun orang yang kita nak bentang ni dia nampak, maknanya dalam slide ni ada semua elemen ni. Ada semua isi kandungan yang kita nak terangkan ni. Okay, jelas
Okey, yang seterusnya adalah latar belakang syarikat. Simple je, jangan buat tulis-tulisan yang panjang-panjang lebar yang orang tak nampak. Simple tapi jelas kat situ. Kita letakkan nama kita punya pendaftaran SSM, nombor SSM kita jenis milikan apa, kita punya jenama. Ini adalah tagline. The secret ingredient is always love. Okey, dan alamat kita, nombor telefon, operasi bila, modal kita berapa dan kawasan jualan kita kat mana. Dan kita masukkan analisis peluang perniagaan. Yang ni bukannya ambil suka hati kita ambil statement-statement fakta-fakta yang ada dekat akhbar dan yang kata-kata orang yang penting yang kita quote benda tu yang jadi benda tu rasmi. Nah? Dan kita keluarkan ayat dia, maknanya betapa pentingnya kenapa kami keluarkan cream puff ni. Lepas tu cerita pasal produk, kan? Lepas tu jenis produk kita macam mana? Lepas tu tawaran inilah apa yang kita sediakan. Kat sini tolong bila kita masukkan teknikal tak perlu terang banyak-banyak. Perlu tunjukkan flow dia dan masukkan yang jenis bergambar macam ni. Orang nampak jelas. Jangan kita bagi catat alih saja. Pastikan ada dia punya gambaran flow perjalanan kita punya penghasilan produk. Okey, aspek pemasaran semualah 4P tu. Okey, kita buat strategi harga sebab kita buat combo, a la carte dan sebagainya. Maknanya kita ada pelbagai dia punya pilihan untuk pelanggan pilih. Okey, ini adalah strategi promosi online kami buat yang pelajar-pelajar Big Bite ni dia pecahkan kepada apa. Dan strategi promosi offline dia buat apa. Okey, kat sini proses pengedaran dia jual secara buka booth. Kat sini kolaborasi dia international. Bila masuk pertandingan ataupun kita nak jadikan kuat dia punya ni, satunya adalah jaringan kolaborasi. Sangat penting. Nah, kolaborasi dan kita buat projek amal, kursus pendek dan sebagainya. Testimoni yang menunjukkan produk kita ni mendapat tepat di hati pelanggan. Online feedback. Baru masuk tim. Ni tim tak cerita awal-awal, tak kenalkan diri awal-awal. Dia tim ni cerita dekat bahagian pengurusan. Yang ni yang dia punya syarat-syarat slide yang ditetapkan oleh SME Bank. Dan ada lagi lah mungkin yang kita boleh gunakan yang G Kawasaki tu punya contoh kalau kata tak ada panduan slide macam ni. Tapi kalau kata ada mana-mana yang kita masuk tu perlu ada slide yang ikut kehendak dia, kita masukkan macam tu. Okey, ni unjuran prestasi kewangan, pencapaian, jualan. Ini adalah kaedah cabaran melaksanakan projek, kita buat SWOT analisis dan macam mana kita nak selesaikan dia. Dan ini plan penerusan perniagaan yang mana kita cadang kenapa kita nak, macam mana kita nak kembangkan perniagaan kita, apa kita target untuk ke depan nanti untuk bisnes kita. Nah, okey, seterusnya jelaskan yang ni kan, yang berkenaan dengan masuk yang slide saya ni. Saya bagi contoh SME tapi saya tak contoh banyak lah, sebenarnya ada banyak slide. Setiap slide ni pelbagai. Ni adalah satu contoh asas lah kalau kita nak jadikan panduan untuk yang panduan G Kawasaki ni. Okey, seterusnya persediaan bisnes pitching. Okey, yang ni bila kita buat persediaan untuk bisnes pitching, kita kena pastikan ada 5 benda yang kita kena masukkan. Yang pertamanya prop. Kalau kita buat deck pitching lah, kita sediakan prop. Yang kedua, cara mana kita kena komunikasi. Jangan seorang-seorang syok sendiri bercakap. Maknanya kita kena two-way communication. Mungkin kita boleh bercakap dengan audience kita, mungkin kita punya panel dan mungkin kita punya yang tetamu yang tengok kita. Dan yang ketiga adalah macam mana slide kita nak pancarkan, nak pasti orang faham ada tak isi dalam tu. Yang keempat adalah dokumentasi. Kita kena sediakan satu dokumentasi kita punya syarikat dan satu lagi dokumentasi yang kita nak bagi dekat panel tersebut ataupun juri-juri yang dengar kat kita tu. Dan last sekali adalah personality kita. Kita personal branding kita kalau kita jual produk Big Bite, macam mana pakaian kita. Kalau kita jual produk fashion, macam mana pakaian kita nak pamerkan kepada ni. Dan apakah tema, konsep, warna yang kita nak gunakan benda tu. Nanti kita masuk satu-satu. Melalui prop, produk display kena ada. Peralatan dan bahan demo, produk tester, juri dengan audiens.
Yang keempat, dokumen juri, panel penilai. Dokumen syarikat, tu promosi, banting flyers, business card dan lain-lain. Yang ni yang bila saya terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, yang ni yang saya amalkan setiap kali berlakunya pertandingan ataupun pelajar-pelajar saya untuk dapatkan geran dan sebagainya. Saya gunakan konsep ni, elemen ni, dan bila sekali saya dapat sesuatu dan saya dapat daripada komen-komen juri, saya akan upgrade dia punya macam mana kehendak-kehendak juri setiap pertandingan tu. Bila situ saya kumpulkan, saya masukkan dalam business pitching untuk share dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya lalui yang masa pertandingan, macam mana nak dapatkan geran, pinjaman dan sebagainya. Kita bagi detail supaya orang yang nak nilai kita, dia tahu apa, dia tak perlu tanya dah, semua ada dalam tu. Okay, ni adalah contoh prop. Bila kita nak mentang, pastikan letak kita punya prop untuk kita ada cara dalam bentuk package yang bentuk kotak yang banyak. Mungkin satu ala kad yang simple-simple ni kan. Dan kita ada juga dia punya tool pemasaran kita, iaitu business card, kita ada flyers, kita ada bungkusan kita ada banner, banting dan sebagainya. Slide-slide. Supaya mereka nampak kepelbagaian produk kita. Sebab kalau saya juri pun ataupun saya bila orang nak mentang, kita tak nampak gambaran macam mana dia bisnes. Masa ni lah kita kena sediakan seperti mana kita nak beri gambaran produk kita ni, perniagaan kita ni kepada orang yang melihatnya. Okey, ni adalah prop yang kedua. Sebenarnya yang masa yang SME Nanti Day Bachelor ni, inilah adalah 4 pasukan daripada SME Nanti Day Bachelor yang mana saya banyak dibantu oleh mentor teknikal di College Community Bali, yang mana kami pecahkan kepada 2 pasukan-pasukan yang ada PIC yang tolong jaga. Okey. Okey, ni pula adalah Baby Shark, yang mana dia jual kontak pensel berbentuk Baby Shark, dan dia buat juga bentuk package yang ada dalam kotak ni, yang ada pensel dan sebagainya. Ni adalah yang dia buat satu ataupun tu yang dia punya bundle kan, set, yang set untuk ni. Di samping tu, walaupun kita ada sediakan set, kita kena letak juga kita punya flyer dan sebagainya dekat sini supaya orang nampak kita punya produk. Letak depan, bagi juri nampak. Ni contoh prop, macam mana pakaian dia orang kan, disediakan contoh-contoh produk ni sebab kita nak hantar, nak bagi dekat juri-juri ni tengok. Dan okey, ni adalah produk display. Tadi saya tunjuk prop, ni adalah ni adalah demo. Demo semasa pembentangan, kita ada produk display tu. Bila ada satu part yang demo akan buatkan satu-satu produk, dan bila dia buat tu menjadi impress kepada juri ni. Dan kita lepas siap tu kita bagi rasa dia kalau produk makanan. Kalau tak boleh rasa, kalau dia pakaian, bagi dia rasa pakaian tu sendiri. Tengok nampak tak? Produk tu kita bagi kat juri, bukan bagi terus. Kita bagi dah rasa benda tu. Ni adalah package kita yang kita set-set yang kita sediakan. Bagi dah rasa. Kan saya cerita tadi, 3 elemen yang kita masukkan adalah visual, audio dan kinestetik. Jelas tak kat sini? Bila saya terangkan, bila saya dah maklumkan tadi, tuan-tuan akan nampak apa tujuan saya cerita 3 benda ni kepada tuan-tuan puan-puan bila masuk kepada business pitching. Nampak menarik? Lepas tu untuk orang visual, untuk audio kita terangkan, untuk kinestetik dia dapat merasai apa yang kita sediakan produk tu. Okey, ni adalah karisma, jual big baju apa dia punya set big tu. Okey, tengok dia buat demo, dia cerita kat sini first tailor product yang maknanya bagi je dekat ni dalam masa tak sampai sejam 2 jam benda tu siap. Maknanya ni adalah pembentangan 15 minit. Masa mula pembentangan dia orang dah jahit dah. Lepas habis pembentangan, benda tu dah siap dan tunjuk dekat semua juri. Okey, dari segi komunikasi pula, iaitu kita kena tekankan intonasi, body language, pergerakan, jangan
seketul je kat situ kan. Intonasi bercakap tinggi rendah, macam mana kita nak bagi penekanan, macam mana kita tengok big stage malam tu, dia berlawan, dia bercakap, macam dia kreativiti dia bercakap tu kan, nyanyi tu kan. Macam tu juga kita punya business pitching. Kita ada intonasi supaya orang tertarik dengan kita sebab banyak pasukan yang akan masuk kan, yang bentang ataupun banyak-banyak orang berniaga yang akan bentangkan dia pun nak dapatkan pinjaman tersebut. Maknanya dengan kaedah ni, intonasi ni meyakinkan orang macam mana kita bercakap, lepas tu penggunaan bahasa, two-way communication, audience dengan juri, tanya soalan, jangan kita sok-sok sendiri bercakap. Okey, penyediaan slide pula kena ada isi kandungan, artikel, kerangka akhbar, fakta, graf, kolaborasi, testimoni, review pelanggan dan video supaya dia ada kepelbagaian kat situ. Yang seterusnya, dokumentasi. Perlu ada dokumentasi syarikat iaitu pecahan dokumen pengurusan urusan, pemasaran, operasi dan kewangan. Yang tu sediakan dalam bentuk file yang kulit keras tu. Dokumen juri panel ni kita sediakan dalam bentuk, nanti saya tunjuk contoh dia. Okey. Yang ni kita bagi kat juri. Slide pembentangan ni kita bagi kat juri. Kat sini yang ada pecahan, ada slide pembentangan, rancangan perniagaan, carta organisasi, business model canvas, kita ada sijil pendaftaran perniagaan, penyata bank, rekod kewangan, penyata bulanan, suntikan typhoid, sijil pengendalian makanan, surat dan sijil kolaborasi dan banyak lagi lah kita boleh masukkan. Bila kita bagi kat juri, oh detail. Maknanya kenapa tujuan kita buat tag ni? Tagging ni supaya kita nak memudahkan panel-panel ataupun juri panel untuk dia nak buka. Bila kita memudahkan panel tersebut, dia akan jatuh hati dengan kita punya ni. Itu adalah satu strategi. Dan ini adalah file-file yang kita perlu sediakan untuk kita operasikan dalam kita punya perniagaan kita. Dari segi personality pula, pemilihan pakaian, tema, kena formal ke, pakaian korporat ke, atau apa dia. Identiti korporat kita kena ada. Itu adalah personal branding. Okey, ini adalah contoh. Ini adalah mentor saya, mentor teknikal untuk karisma, Puan Syarina dan Puan Linda, yang mana saya cerita kat dia orang. Kena ada personal branding, kena pakai, dia jual bib. Macam mana kita nak tunjukkan mereka ni jual bib? Dan Puan Syarina dan Puan Linda, dia hasilkan dengan pakaian, dengan baju kot ni, dia bubuh bib yang ni nampak. Dia ni adalah orang yang jual, yang disediakan jualan untuk bid dan fabric tersebut. Yang kedua, ini adalah jual big bag, yang mana Puan Wati, dia akan nak nampak pelajar-pelajar dia punya pasukan dia ni profesional. Dia nampak dia ada tema dia, warna dia punya tema untuk produk dia adalah warna kuning. Tadi tema dia pun ni adalah warna ungu hitam. Yang ni warna kuning, dia punya konsep dia, warna dia. Tapi pakaian mereka adalah berbentuk pakaian dia macam ada identiti. Orang nampak, wah, nampak profesional kat situ. Walaupun perniagaan biasa-biasa. Okey. Seterusnya ini adalah tim Cik Rafi'i. Yang mana mereka menjual produk baby shark, iaitu prison case. Yang mana prison case ni kita nak tunjukkan kepada produk yang lebih pada kita nak tekan pada tradisional, di mananya hasil daripada rakyat Malaysia punya pengeluaran segi batik, kita nak daripada baby shark ni kita guna batik dan sebagainya kan, kat sini. Jin kita semula yang mana pakaian mereka ni berkonsepkan songket. Ada juga yang kita buat yang berasaskan benda tu. Okey, yang ni adalah tim Puan Emma dan Puan Madiah, yang mana dia orang konsepkan macam mana dia nak pamerkan ni adalah konsep personal branding dia orang di segi pakaian, macam mana dia orang nak bila masa dia punya pembentangan tu. Okey, semasa pula business pitching, apa yang perlu buat? Sebab kita business pitching, penyediaan 5 minit, 15 minit pembentangan, 5 minit adalah soal jawab. Masa 5 minit persediaan tu kena pecahkan tugas. Siapa yang pegang untuk prop, kemas prop, sediakan prop, siapa yang bawa scan dokumen, dan siapa yang untuk kemaskan dia punya demo, siapa yang nak letak dia punya slide dekat ni. Mana ada dia punya pengkhususan kita punya supaya tak semua seorang-seorang yang buat. Okay, 15 minit pembentangan. Yang ni saya terangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan terangkan dekat mereka supaya dia orang bersedia dari segi semua sudut. 15 minit pembentangan perlu ada introduction.
tarik perhatian juri dan audien. Macam mana introduction tu? Nak putih, nak cantik, belilah. Mana tu adalah mungkin salah satu introduction untuk produk ni. Apa yang kita nak pastikan, nak tarik perhatian, jangan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya, sekarang tak menarik. Intro kena beri tarikan perhatian kepada juri. Lepas tu pastikan tahu peranan masing-masing. Siapa yang nak bagi tester produk, siapa nak bagi dokumen syarikat, siapa nak bagi buat demo tersebut. Dan last sekali, penutup yang menarik dan ada punchline, ada CTA, call to action, supaya juri tahu, okey, dia ni memang ada ciri-ciri penjual. Macam last kali, berminat dengan saya punya produk, hubungi kami, Karisma 019 sekian-sekian ni. Itu adalah salah satu benda yang kelainan daripada orang lain. Kita kena buat kelainan. Maknanya membezakan kita dengan orang lain adalah kelainan. Pukul 4 dah. Pukul 4 minit dah. Okay, last kali soal jawab kena bersedia tentang kewangan, pemasaran dan produk. Mana kita kena buat satu soalan-soalan yang berkaitan dengan ni dan kita latih kita punya pelajar. Tu salah satunya lah cara dia kan. Okay, last kali Nabi Muhammad SAW bersabda yang masuk cepulilah kegiatan perniagaan kerana di dalamnya terdapat 9/10 sumber rezeki daripada Al-Tirmizi. Okay, yakinlah rezeki itu jaminan Allah. Dan saya akhiri tutup dengan saya punya penerangan topik 2, walaupun topik 2 ni perjumpaan sekejap, tapi saya nak bagi pemahaman kepada tuan-tuan dan puan walaupun mengajar MPU 12012 tapi kita kena ada berstyle. Kita kena tahu semua. Saya terangkan ni seperti mana tuan-tuan dan puan nanti adalah sebagai pakar rujuk. Bila terang macam ni, bila student tanya kita boleh menjawab segala sudut pertanyaan untuk pelajar walaupun kita mengajar 9.5 jam sahaja. Kan? Ni adalah Facebook saya dan ni nombor telefon saya dan email saya kalau ada perlukan pertanyaan. Kalau lambat tu minta maaf. Kalau kata ni insyaAllah saya akan cuba menjawab persoalan-persoalan dan maklum apa saja yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Saya buka kepada soalan.